Tuan Ketua bercakap ni golongan maha kaya. Saya ingin nak bertanya pada Yang Amat Berhormat Tambun, tadi dia ada di sini. Apa jadi dengan high value goods tax yang sepatutnya dilaksanakan pada tahun ini? Kita tak dengar apa-apa berita mengenainya. Adakah ditangguh atau dibatalkan? Sedangkan cukai jualan sebanyak 10% ke atas barangan bernilai rendah atau low value goods tax telah pun dilaksanakan sejak bulan Januari tahun ini. Ini seolah-olahnya orang miskin yang membeli barangan murah dikenakan cukai, orang kaya yang memberikan barangan mahal tidak dikenakan cukai. Ini agak dasar yang songsang. Saya juga ingin bertanya pada Yang Amat Berhormat Tambun mengenai dasar gaji progresif yang telah diumumkan oleh kerajaan. Adakah ia akan dilaksanakan, ditangguh atau tidak dilaksanakan langsung? Hal ini perlulah diperjelaskan. Mengenai belanjawan 2025 yang terbesar dalam sejarah, Tuan Ketua, saya ingin mengingatkan bahawa belanjawan tahun ini, 2024, pada asalnya berjumlah 393.8 bilion, telah meningkat kepada 407.5 bilion daripada segi perbelanjaan sebenar. Jadi berkemungkinan juga perkara yang sama akan berulang pada tahun hadapan jika perbelanjaan negara tidak diurus secara berhemah. Saya juga ingin menyentuh tentang kenaikan harga barang makanan. Ini special yang memberikan pesan kepada semua golongan rakyat, terutama yang miskin dan berpendapatan rendah. Minta luar sikit, Pak Guh. Boleh? Ya, saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Pak Guh berkaitan dengan pendidikan percuma untuk yang akan tidak balik, terutamanya kepada T15. Cuma saya masih terngiang-ngiang ucapan yang dibuat oleh Ketua Pembangkang itu Tambun sekarang, yang mengatakan bahawa ketika mereka dapat kerajaan, mereka akan beri bukan saja pendidikan percuma, tur percuma, PPT yang dikecualikan, tapi ke mana? Apakah ini dinamakan ketimbang, kecing, tipu dan sembang? Terima kasih, Pak Guh. Terima kasih, Yang Hormat. Saya fikir jawapan itu semua dapat tahulah bahawa banyak perkara yang sebelah sana mengumumkan tapi tidak dilaksanakan atau dibuat sebaliknya. Jadi ini menimbulkan banyak persoalan sama ada kerajaan yang ada pada ini berpegang teguh pada apa yang dijanjikan atau hanya nak kata orang manis di mulut. Ya? Jadi itu yang menyebabkan banyak pihak yang mungkin pada ini masih kurang yakin tentang apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya menyentuhkan tentang soal tadi, soal kenaikan harga barang makanan, dan saya nak cadangkan dan pernah pun dibuat dulu, iaitu satu tabung makanan dinamakan Fund for Food, mungkin 2 ataupun 3 bilion yang dapat dilancarkan sebagai pelan pengeluaran makanan secara besar-besaran sebagai cara untuk mengurangkan beban bahan makanan yang tinggi kerana sebahagian besarnya adalah diimport daripada luar negara. Tuan Ketua, keadaan rakyat di negara kita ini belum benar-benar selesa walaupun angka-angka ekonomi menunjukkan tren yang positif. Menurut kajian oleh Institut Penyelidikan Khazanah, pasca pandemik COVID-19 menyaksikan peningkatan isi rumah yang terjerumus ke dalam kumpulan miskin mutlak. Kajian ini mendapati isi rumah bandar adalah yang paling terjejas dengan peningkatan kemiskinan daripada 3.8% pada tahun 2019 kepada 4.5% pada tahun 2022. Perbelanjaan isi rumah juga mencatatkan peningkatan dengan sebahagian besar peruntukan pada 3 keperluan asas utama, iaitu perumahan, utiliti, makanan dan pengangkutan. Tuan Yang Ketua, saya rasa amat bimbang dengan dasar rasionalisasi subsidi yang sedia ada, yang saya cadangkan supaya dikaji dan diteliti secara lebih teratur dan tersusun, kenaikan cukai SST, kenaikan tarif elektrik, kenaikan harga air dan pelbagai-bagai lagi yang telah pun menyebabkan ramai isi rumah di negara kita ini akan dan sudah pun terjerumus dalam gaung kemiskinan, dan perkara inilah suatu yang tak kita elakkan. Sekarang rakyat berhadapan dengan masalah bebanan yang agak berat, rakyat dihumbankan dengan masalah yang bertimpa-timpa, dilonggokkan semua sekali. Bukan dalam satu tempoh yang sedikit, tapi satu tempoh yang segera.
dan kesannya kepada penduduk di dalam kita, tak kira siapa, Melayu, Cina, India, di bandar dan luar bandar adalah amat membebankan. Sebab itu saya memberikan pandangan di sini supaya kerajaan bersikap lebih adil dan lebih prihatin tentang masalah rakyat yang ada dan berbuat sesuatu dengan lebih segera untuk membantu meringankan bebanan mereka. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.